Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya, Nur Elisha binti Ramli dari kelas 6 Arif akan menerangkan tentang topik sains tahun 6 yang ketujuh iaitu kelajuan. Tajuk ini penting ya sebab kita akan menggunakan maklumat mengenai kelajuan ini dalam kehidupan seharian kita. Dengan baik-baik, okey? Lebih dahulu, izinkan saya menerangkan isi kandungan pemetangan ini dan apa yang perlu diketahui tentang kelajuan. Pertama sekali, kita mestilah tahu definisi kelajuan supaya kita faham apa yang dimaksudkan dengan kelajuan. Kita juga perlu tahu hubungan antara kelajuan, jarak dan masa kerana tiga elemen ini saling berkait dengan satu sama lain. Kelajuan juga mempunyai unit-unitnya yang kita perlu tahu sebelum dapat mengira kelajuan menggunakan rumus yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Akhir sekali, saya akan meringkaskan apa yang kita pelajari hari ini. Baiklah, ini penting ya kawan-kawan. Definisi bagi kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek bergerak dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Boleh ingat tak? Cuba ya. Apakah kelajuan sebenarnya? Kelajuan menunjukkan kepantasan sama ada cepat atau lambat sesuatu objek itu bergerak. Objek ni macam-macam lah. Kucing, bola, cikgu atau apa-apa sajalah. Ia juga melibatkan ukuran jarak dan masa. Jadi, ada tiga elemen utama ya. Ingat baik-baik, kelajuan, jarak dan masa. Sekarang, kita akan melihat pula perkaitan dan hubungan antara tiga elemen tersebut. Bayangkan sebiji kereta yang bergerak laju. Kereta itu dapat pergi lebih jauh dalam masa yang ditetapkan. Dan jika jarak pula ditetapkan, kereta itu akan mengambil masa yang lebih singkat untuk sampai. Untuk mudah memahaminya, cuba lihat anak panah di bawah. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak yang dicapai dan semakin singkat masa yang diambil. Begitu juga jika semakin kurang kelajuan atau perlahan, semakin kurang jarak yang dilalui dan semakin lama masa yang diambil. Jelas semua? Contohnya, dalam masa 10 saat, semut dapat bergerak sejauh 1 meter, manakala kereta pula dapat bergerak sejauh 100 meter. Bermakna, objek yang laju dapat bergerak dengan lebih jauh dalam satu tempoh yang ditetapkan. Contoh yang kedua, untuk pergi ke KL dari bayar lepas, kereta akan mengambil masa 4 jam, manakala kapal terbang pula cuma mengambil masa 1 jam sahaja. Jadi, kita boleh simpulkan bahawa jika jarak ditetapkan, objek yang bergerak lebih laju akan mengambil masa yang lebih singkat untuk sampai. Kelajuan boleh diukur dan mempunyai unit yang tertentu. Unit ini berbandingkan dengan masa. Contohnya, sentimeter per saat, meter per saat dan kilometer per jam. Sentimeter per saat selalunya digunakan untuk mengukur objek yang bergerak dengan perlahan seperti kura-kura dan semut. Meter per saat pula digunakan untuk mengukur objek yang bergerak agak pantas seperti manusia dan kambing. Manakala kilometer per jam digunakan untuk objek yang bergerak dengan sangat pantas seperti kereta dan kapal terbang. Kawan-kawan perasan tak pada motor atau kereta ada alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan? Alat itu dinamakan speedometer. Nanti pergi tengok ya. Ini penting ya. Kita kena fahamkan unit jarak dan unit masa supaya senang kita kira kelajuan. Kalau tak faham, hafal je. Unit jarak adalah seperti milimeter, sentimeter, meter dan kilometer. Unit masa pula adalah saat, minit, jam dan hari. Bagaimana kita nak kira kelajuan? Cara mengira kelajuan adalah dengan menggunakan rumus segitiga JKM seperti yang ditunjukkan. J di atas manakala K dan M di bawah. Jadi, untuk mengira J, kita darabkan K dan M. Untuk mengira K, kita bahagikan J dan M. Manakala untuk mengira M pula, kita bahagikan J dan K. Jadi, dengan memahami rumus segitiga ini, kita dapat mengira sama ada J, K atau M dengan mudah. Betul tak? Sebagai ringkasan kepada apa yang telah kita pelajari tadi, kita mestilah fahamkan maklumat yang diberi. Yang kedua,
Kita juga perlu selalu membaca dan banyakkan bertanya sekiranya tidak faham. Seterusnya, kita mestilah rajin membuat latihan dan ulang kaji supaya tidak lupa. Dan yang paling penting sekali, sentiasalah berfikiran positif supaya kita dapat menerima ilmu dengan mudah. Sekian, terima kasih.